out. Okay. Sekarang sudah pukul 12.23. Kita masih menunggu lagi beberapa orang murid untuk masuk. Untuk kelas ini 14 hari ini, Alia, Ahmad Adib, Nur Aliyah, Afif Rifki. Okey. 4 orang. Ada 4 orang. Okey, Damia Arisa, terima kasih kerana hadir kelas cikgu. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Kita ada 5 minit lagi untuk meneruskan pembelajaran kita. Tunggu pukul 12.30 dan cikgu lagi menunggu beberapa orang murid untuk masuk ke kelas. Sekarang ini ada 6 orang murid yang telah masuk ke kelas cikgu sekarang. Terima kasih kepada anda semua. Kepada murid-murid yang dah ada ni, sila keluarkan buku teks. Masuk kepada tajuk zaman prasejarah. Tiga minit lagi.
Hujan belum masuk, Arif belum masuk. Okey, terima kasih. Okey, sekarang dah 12.30. Cikgu masih menunggu beberapa orang murid untuk masuk, tapi tidak menjadi masalah kepada cikgu untuk memulakan pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua kelas tahun 4 Bestari. Terima kasih kepada semua murid-murid kelas ini kerana sudi hadir untuk kelas cikgu, untuk kelas secara dalam talian Google Meet bersama kelas cikgu untuk mata pelajaran sejarah tahun 4. Okey, sebelum kita mulakan, okey, cikgu nak tanya anda semua, okey, adakah anda telah menyiapkan latihan yang telah cikgu beri semalam? Sudah. Sudah. Dah upload tak dalam Google Classroom? Sudah. Kalau sudah, okey. Yang belum tu boleh uploadkan. Walaupun kamu lewat sekalipun untuk tune in, okey, sebelum kamu lewat tune in, okey, kamu isi saja, masukkan saja. Cikgu akan semak. Okey, latihan itu adalah untuk cikgu nilai PBD anda. Pentaksiran berasaskan bilik darjah anda. Untuk latihan tersebut, cikgu akan semak. Okey, sila bersedia. Baiklah, kita teruskan untuk mata pelajaran sejarah kita pada hari ini. Untuk sejarah tahun 4 hari ini, kita akan belajar tentang zaman prasejarah. Sebelum ini, pada minggu lepas kita belajar tentang zaman air batu. Okey, untuk hari ini, untuk minggu ini, okey, kita masuk pada topik baru. Topik baru, unit 6, zaman prasejarah. Dalam tajuk ini kita akan belajar beberapa perkara yang berkaitan dengan ketamadunan, kebudayaan manusia. Okey, bagaimana manusia boleh hidup pada zaman tersebut. Okey, tak apa. Jizan, kalau tak ada buku sejarah boleh tulis ada buku lain dan masukkan dalam, uploadkan dalam Google Classroom. Okey, kita teruskan untuk tajuk ini, mengenali sejarah. Unit 6, muka surat 72 hingga 75. Dah buka. Okay, 72 dan 75. Bagi yang belum lagi buka tu, boleh buka muka surat 72 dan 75. Okey, yang tak ada buku, boleh tengok slide yang cikgu telah paparkan dalam ni. Okey, paparkan dalam Google Meet cikgu ni. Okey, anda boleh tengok. Baiklah, zaman prasejarah, pertama kita akan kenal zaman prasejarah. Kita akan kenal tentang zaman prasejarah.
Lepas tu kita akan kenali zaman prasejarah. Okey, ada dua perkara. Okey, kita masuk pada topik awal sekali. Zaman prasejarah. Muka surat 72 hingga 73. Untuk sinopsis, untuk zaman prasejarah perlu dipelajari untuk mengetahui bermulanya kehidupan manusia. Pelbagai tahap kehidupan dilalui menjadikan cara hidup manusia semakin berkembang. Unit ini membincangkan maksud, lokasi, alatan serta kegiatan sosial dan ekonomi dalam kehidupan manusia pada zaman tersebut. Okey, pada zaman prasejarah tersebut. Okey, unit ini sangat penting untuk anda pelajari. Ini adalah bermulanya kehidupan manusia. Namun demikian, pada zaman air batu yang sebelum ini, manusia memang awal-awal dah hidup. Okey, dah ada. Jadi untuk unit ini, zaman manusia itu semakin berkembang. Baiklah. Apakah yang akan anda pelajari? Yang pertama sekali adalah menyatakan zaman prasejarah. Okay. Kedua, memberikan contoh lokasi zaman prasejarah di negara kita. Seterusnya adalah menghuraikan ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah, dan keempat adalah menghuraikan sumbangan teknologi zaman prasejarah. Okey, ada 4 yang kita perlu pelajari. Asas kemahiran sejarah. Pertama sekali kita perlu memahami susunan dan pertukaran masa zaman prasejarah. Kedua adalah memahami isu dan masalah masa lalu bagi meningkatkan kesedaran untuk menghadapi perubahan persekitaran dan mengenal pasti lokasi zaman prasejarah di negara kita. Okey, 3. Asas kemahiran. Tadi pertama adalah susunan pertukaran masa. Artinya zaman prasejarah tu ada zaman dia tertentu. Okey. Ada 4 zaman prasejarah sebenarnya. Seterusnya memahami isu dan masalah zaman tersebut berpandukan perubahan persekitaran. Okey. Dan mengenal pasti lokasi zaman prasejarah. Okay. Ada 4 zaman yang kita akan kenali lepas ni. Okey. Keempat-empat ni kita perlu pelajari. Okey, sebelum tu cikgu nak tengok dahulu mesej saya, tak ada buku latihan. Tak apa. Baiklah. Kita teruskan pada muka surat 74. 74 hingga 75. Untuk zaman prasejarah. Okay. Kenali zaman prasejarah. Zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Zaman prasejarah membolehkan kita mengetahui sejarah dan kebudayaan manusia. Zaman prasejarah mempunyai 4 tahap, iaitu zaman paleolitik, mesolitik, neolitik dan zaman logam. Ada 4. Okey, ada 4. Pertama tadi paleolitik, kedua adalah mesolitik, ketiga adalah neolitik dan keempat adalah logam.
Baiklah, untuk kenali zaman prasejarah kita belajar beberapa perkara. Yang pertama adalah manusia zaman tersebut belum tahu menulis. Yang pertama, manusia zaman tersebut belum tahu menulis. Namun demikian, manusia zaman tersebut akan menyatakan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada mereka dengan lukisan. Mereka boleh melukis. Mereka tak pandai menulis, tetapi mereka boleh melukis. Dengan lukisan mereka boleh menyatakan, menggambarkan keadaan semasa yang berlaku pada zaman mereka. Contoh pada gambar ni, ni gambar ni. Mereka melukis. Mereka lukis apa yang berlaku. Mereka tidak menulis sebab sistem tulisan pada zaman tersebut masih belum ada lagi. Zaman Neolitik berkemungkinan, zaman Neolitik saja mungkin ada. Okey. Zaman tersebut sistem tulisan tidak ada, jadi mereka lukis. Kalau di Miri ini, tempat bersejarah yang berkaitan dengan zaman prasejarah adalah Gua Nia. Kalau Gua Nia, siapa di sini pernah pergi Gua Nia? Saya. Okay. Saya pergi dengan Arisa dengan Adelia. Pernah tak pergi masuk ke dalam terus? Pernah. Masuk ke dalam Gua Nia? Pernah. Okey. Gua Nia. Pernah. Terang tak dalam gua? Tak. Kenapa tak terang? Okey, memanglah tak terang sebab dia dalam gua. Gua tu gelap. Okey. Di Gua Nia ada dua tempat. Satu tempat menuju ke kawasan ini, ada yang lukisan. Satu tempat lagi untuk menuju keluar. Okey, sebenarnya kawasan ini di Gua Nia, okey, ada terdapat gambar-gambar di dinding Gua Nia tersebut. Ada terdapat. Okey. Untuk masa sekarang, gambar-gambar tersebut semakin pudar. Ia tidak boleh kita lihat dengan mata macam ni, mata kasar. Kita terpaksa suluh pada gambar tersebut baru kita nampak. 7 tahun yang lalu, cikgu pernah mengikuti eksplorasi untuk membaik pulih gambar-gambar tersebut. Bukan bermaksudnya cikgu lukis balik gambar, tidak. Tetapi membaik pulih. Buang debu lah, supaya gambar-gambar tersebut terus dipelihara. Sekarang ni tak dapat lagi nak buat sebab tugasan cikgu sekarang semakin banyak, cikgu tak dapat nak ikut. Okey, sekarang ni pun tak pasti lagi adakah masih ada lagi program pemuliharaan untuk gambar-gambar tersebut. Itu cikgu tak pasti. Okey, perkara kedua, untuk zaman prasejarah ini kita boleh mempelajari kebudayaan zaman tersebut. Kita boleh pelajari kebudayaan zaman tersebut. Okey. Tadi manusia tidak lagi tahu menulis. Kedua, kita boleh belajar tentang kebudayaan manusia. Dan yang ketiga adalah kita mempelajari 4 tahap zaman. Yang pertama adalah Paleolitik. Kedua adalah Mesolitik. Ketiga adalah Neolitik. Dan keempat adalah logam. Ada 4 zaman berbeza. Okey, bermula dari Paleolitik ke Mesolitik, ke Neolitik dan ke logam. Berpandukan gambar ini, okey, manusia zaman ini adalah zaman Mesolitik. Lebih kepada Mesolitik. Okey.
perantaraan Paleolitik dan Mesolitik. Perantaraan Paleolitik dan Mesolitik. Tengok cara mereka melakukan kegiatan mereka harian, kegiatan harian mereka. Okey, pertama memburu, mereka pergi memburu. Ada yang melukis, ni melukis gambar menggambarkan keadaan zaman tersebut. Okey, ada yang melapah haiwan untuk dimakan. Okey, ada yang membuat alatan untuk memburu atau alatan harian, dan ada yang melapah kulit untuk dijadikan pakaian, ini zaman tersebut, ini zaman prasejarah, waktu tersebut. Ada banyak aktiviti yang mereka lakukan. Sebab waktu tersebut adalah waktu bermulanya kebudayaan manusia. Okay. Menjadi soalan cikgu, persoalan cikgu, adakah dinosaur hidup pada zaman ini? Tak tahu. Tak. Ada. Dinosaur ada tak zaman ni? Macam mana ada mereka akan tahu ada dinosaur pun tak ada yang manusia? Okey, betul. Ada yang beri jawapan yang betul. Baiklah, pada zaman ni, zaman prasejarah ni, bermulanya kehidupan manusia bermula dengan zaman air batu tadi, yang kita belajar. Dinosaur telah pupus. Dinosaur adalah haiwan yang besar. Semua haiwan yang besar. Okey, haiwan-haiwan ini telah dipupuskan. Okey, kalau berpandukan teori sains, sejarah dengan teori agama. Okey, haiwan-haiwan sebesar ini, haiwan-haiwan seperti dinosaur ini dipupuskan sebab manusia mula hidup pada zaman tersebut. Bermula dengan zaman air batu. Jadi dinosaur pada zaman tersebut dipupuskan. Jadi dinosaur zaman tu memang tak ada lagi. Bermula dengan zaman air batu. Sebab kenapa dipupuskan? Sebab manusia telah pun diturunkan ke bumi. Bermula dengan Nabi Adam alaihi salam. Cikgu, Ya. ayah saya cakap zaman prasejarah ni zaman konon. Zaman konon? Apa tu? Kami tak faham. Okey, tak apa. Okey, zaman prasejarah ni adalah zaman purba dulu. Zaman ini tak ada dinosaur. Tak ada pun dinosaur. Adalah haiwan-haiwan lain. Kalau berpandukan apa yang dilukis, gambaran yang dilukis oleh manusia zaman tersebut, zaman kuno, ya betul. Kalau zaman kuno, betul. Kalau zaman konon tu tak tahu. Okey, kalau berpandukan apa yang dilukis oleh manusia zaman tersebut, berpandukan dinding-dinding, kalau berpandukan dinding yang dilukis di Gua Niamey dan beberapa gua ataupun di seluruh dunia, tak ada pun manusia zaman tersebut melukis gambar dinosaur. Tak ada zaman tersebut lukis gambar dinosaur. Yang ada dilukis gambar rusa, gambar manusia, gambar gajah, gambar harimau, gambar-gambar itu saja yang dilukis. Tak ada pun manusia zaman tersebut melukis gambar dinosaur. Okey, gambar dinosaur. Belum ada lagi. Dengan erti kata lain, untuk mengukuhkan bukti yang zaman tersebut dinosaur telah pun pupus. Zaman prasejarah dinosaur memang tak ada lagi. Tak ada.
Tak ada dinosaur pada zaman tersebut. Okey. Baiklah, kita teruskan. Okey. Untuk garis masa zaman prasejarah. Sebelum ini kita belajar tentang Quaterna, lepas tu tentang epok. Ini kita belajar tentang garis masa prasejarah. Yang pertama sekali kita tengok pada zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik yang kuning tu, okey, zaman Paleolitik bermula 200 tahun, 200,000 tahun sebelum Masihi. Okey, cikgu ingatkan kembali. Sebelum Masihi, apa maksud sebelum Masihi? Ada sesiapa yang boleh menjawab? Sebelum Masihi, apa maksud sebelum? Sebelum kelahiran Nabi Isa. Ya, betul Damia, betul. Zaman sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Okey, apabila lahirnya Nabi Isa bermula zaman Masihi. Ni sebelum Masihi. Bila zaman sebelum Masihi, artinya ke belakang lagi. Artinya zaman Paleolitik ini adalah 200,000 tahun sebelum Masihi. Selepas zaman Paleolitik, okey, dia naik ke zaman Mesolitik. Manusia semakin pandai. Semakin pandai zaman ini. Zaman ini bermula 14,000 tahun sebelum Masihi. 14,000 tahun sebelum Masihi. Selepas zaman Mesolitik, masuk kepada zaman Neolitik. Okey, zaman Neolitik. Sebut saja Neolitik, Neo. Neo adalah bermaksudnya, Neo itu bermaksud baru. New. Dalam bahasa Inggeris, new. Neo, baru. Okey, artinya zaman baru. Artinya bermula dari zaman ini adalah 3,000 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi. Selepas zaman Neolitik, manusia mula kepada zaman logam, iaitu 700 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi. Setiap 4 zaman ini ada perbezaan waktunya. Zaman Paleolitik, zaman yang paling lama, okey, mengambil masa untuk manusia lebih maju, masuk ke zaman Mesolitik. Selepas zaman Mesolitik, 14,000 tahun sebelum Masihi dahulu, masuk kepada Neolitik, 3,000 tahun sebelum Masihi, dan masuk kepada zaman logam. Zaman logam 700 tahun sebelum Masihi. Untuk zaman Paleolitik. Okey, zaman ini cara mereka sangat kuno, sangat rendah. Artinya mereka tidak berapa pandai, tidak mahir untuk membuat alatan. Alatan mereka diperbuat daripada batu. Ini adalah contoh alatan yang digunakan. Ini dipanggil sebagai kapak genggam. Kapak genggam. Artinya mereka genggam batu tersebut dan gunakan batu tersebut untuk melakukan aktiviti harian. Gunakan kapak. Okey, kapak genggam. Mereka gunakan tangan mereka, batu tersebut mereka gunakan. Selalunya kapak ada pemegang dia kan. Tapi untuk zaman Paleolitik, kapak yang digunakan oleh mereka adalah kapak genggam. Mereka belum mahir lagi membuat alatan. Untuk zaman Mesolitik, okey, zaman Mesolitik 14,000 tahun sebelum Masihi, okey, kapak batu yang digunakan semakin nipis. Namun walaupun nipis, tapi semakin tajam. Nipis. Sebenarnya ada genggam, ada penggenggam. Okey, berbanding Paleolitik tadi, kapak yang digunakan agak berlainan. Okey, seterusnya bila masa zaman Mesolitik, kapak yang digunakan semakin halus keadaan dia, semakin halus. Okay. Masuk kepada zaman Neolitik ni, tulang mawas dan kapak bersoket.
tulang mawas dan kapak bersoket. Tulang mawas ni digunakan mereka untuk peralatan harian mereka. Okey, kapak bersoket ni artinya kapak itu telah pun mereka letak pemegang untuk menyenangkan, memudahkan keadaan mereka untuk melakukan aktiviti. Ni. Seterusnya, masuk kepada zaman logam. Zaman mereka bertukar. Mereka gunakan bahan-bahan logam. Baiklah, ada gambar ni. Ni adalah tembikar. Zaman Neolitik sudah mula pandai membuat tembikar. Artinya mereka pandai buat pinggan, gunakan tanah liat. Okey. Untuk zaman Neolitik ini, beberapa buah tamadun telah pun bermula pada zaman Neolitik ini. Sebelum Masihi. Beberapa buah tamadun. Sebenarnya pada zaman Mesolitik dah bermula beberapa tamadun manusia. Okey, bermula tamadun manusia. Okey, tak apa. Okey. Untuk kalau kamu perhatikan setiap gambar tersebut. Okey, perbezaan teknologi mereka sangat jauh. Dari kapak yang mereka genggam saja yang besar tu, lepas tu kapak mereka semakin nipis. Lepas itu kapak mereka ada pemegang dan mula pandai membuat tembikar. Ini adalah zaman yang jauh berbeza antara satu sama lain. Zaman prasejarah membolehkan kita mengetahui cara hidup manusia. Okey, zaman prasejarah menyedarkan kita bahawa manusia sentiasa mengalami perubahan dalam kehidupan. Okey. Paleolitik berubah ke Mesolitik, pergi ke zaman Neolitik dan zaman logam. 4 zaman ini. Okey, berpandukan zaman ini, okey, zaman kita sekarang lebih kepada zaman logam juga. Okey, zaman logam sampai sekarang. Okey, maksud zaman logam ni kita akan belajar sebenarnya kalau zaman logam ni zaman yang mereka pandai menggunakan bahan-bahan logam untuk dijadikan peralatan. Baiklah, adakah anda faham apa yang cikgu telah sampaikan pada anda? Faham. Ya, saya faham. Adakah Mehmet sekejap. Adakah Mehmet pada zaman Paleolitik? Okey, soalan daripada Harith. Adakah Mehmet pada zaman tersebut? Gajah betul tadi. Tak ada. Betul. Zaman tersebut tiada lagi Mehmet. Sebab sebelum ini cikgu dah beritahu kan kenapa kan? Okey, Mehmet tu dahlah berbadan besar, berbulu tebal. Boleh tak dia hidup di tempat yang panas? Tak boleh kan? Tak boleh. Jadi banyak Mehmet telah pun mati dan pupus pada zaman tersebut. Tak ada lagi. Okey. Ada soalan lain nak tanya sekarang? Kalau ada soalan? Tak ada. Yang lain? Kalau ada soalan anda boleh tanya. Zaman kuno. Okey. Tak ada soalan. Tak apa. Cikgu, ada orang tanya. Siapa? Cikgu, saya nampak slot. Oh, yang slot yang kamu maksudkan tu lain, tu slot lain tu. Slot berlainan, slot yang kamu tengok sekarang ni, slot yang kamu tengok
sekarang berbeza dengan slot zaman tersebut. Tetapi dia adalah spesies slot. Slot sekarang, zaman sekarang adalah slot yang bergerak secara perlahan. Spesies zaman slot pada zaman tersebut, okey, zaman ais batu adalah slot yang apa orang panggil slot yang boleh bergerak dengan cepat. Tapi slot sekarang adalah slot yang slow, yang bergerak perlahan. Okey. Baiklah. Saya rasa sekarang dah pukul 12.59. Baiklah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada minggu ini. Baiklah, itu saja. Saya harap kamu faham. Dan bagi murid-murid yang dah siapkan latihan cikgu semalam, sila hantar dan masukkan di dalam Google Classroom. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye. 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 Cikgu tadi Bye. saya nampak. Saya nampak Ikut je guru. orang tanya. Ya. Ada soalan boleh tanya. Saya nampak kat chat. Ground slot ni spesies yang sama. Yang apa jadi kalau Ada Antartika cair? Antartika cair. Okey, apa jadi kalau Antartika cair? Antartika cair, paras air laut semakin tinggi dan daratan kita tenggelam. Tenggelam disebabkan air laut. Cikgu tak nak Miri tenggelam. Kalau boleh Antartika jangan cair. Sebab Miri ni dekat dengan laut. Saya tak nak laut semakin tinggi air dia. Okey? Okey. Bye cikgu. Bye. Okay, bye semua. Bye. Bye juga. Bye Haziq. Ada 3 orang lagi.